أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hari ini kita bersama dengan kitab kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam wa ala nabiyyina salawatullahi wassalamuhu. Muka surat 382. Masih lagi bersama dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam, sikap Tuan Aziz terhadap isterinya, ya. Yang kita baca pada minggu lepas lah. Dia kata di sini, kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala sebagaimana yang diterjemahkan di sini, suaminya, yakni suami kepada ibu angkat Nabi Yusuf alaihissalam itulah, ya, yang nama dia Zulaikha, yang disebut dalam riwayat Israiliyat. Dalam riwayat Israiliyat nama dia Zulaikha. Adapun ada hadis-hadis yang sahih tidak menyebutkan nama dia itu apa, sebab tak ada kepentingan pun, kan, untuk pengajaran bagi kita tentang penyebutan nama. Kalau tak ada nama pun kita tahu pada kisah itu ada pengajaran. Jadi suaminya kemudian menutup lembaran kejadian ini dengan mengatakan, wahai Yusuf, lupakanlah ini, iaitu jangan kau katakan pada siapa pun, kerana menyembunyikan kejadian seperti ini lebih patut dan lebih baik. Kemudian si suami memerintahkan isterinya untuk memohon ampunan atas dosa yang telah ia lakukan dan bertaubat kepada Rabb. Kerana ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, Allah menerima taubatnya. Meski penduduk Mesir menyembah berhala, namun mereka mengetahui hanya Allah semata yang mengampuni dosa dan menyiksa kerana dosa. Mereka sembah berhala tapi mereka tahu Allah Ta'ala yang akan ampun dosa dan Allah akan siksa. Musyrikun lah. Kerana itulah suami si perempuan tersebut mengatakan seperti itu dan memaafkannya dalam salah satu sisi. Mengingat wanita sepertinya wajar jika tidak bisa menahan diri terhadap lelaki setampan Yusuf. Namun Yusuf adalah susuk yang menjaga diri, bersih harga dirinya dan bersih hati. Suami itu kemudian berkata kepada isterinya, dan isteriku, mohonlah ampunan atas dosamu kerana engkau termasuk orang yang bersalah. Ya. Jadi suami ini sangat baiklah. Suami kepada wanita ini sangat baik, bapa angkat kepada Nabi Yusuf tu kan. Seorang menteri. Kemudian isteri Tuan Aziz membungkam para wanita yang mencibirnya. Yang mencibirnya maksudnya yang menyindirnya. Menyindir. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Surah Yusuf juga ayat 30-34 ya. Kita share tengok ayat Al-Quran dia. Okey, dia ayat 30 sampai 34 kan. Maknanya dan perempuan-perempuan di kota berkata, perempuan maksudnya ni isteri-isteri orang menteri-menteri lah ni kan. Dia isteri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya, ya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnya lah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebilah pisau lah untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya dan mereka tanpa sedar melukai tangannya sendiri. Maksudnya macam tu sekali ya. Seraya berkata, maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Dia, isteri Al-Aziz, berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku. Kerana aku tertarik padanya dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya tanpa dia menolak. Tetapi dia menolak. Jika dia tidak lakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, nescaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, nescaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Maka Rabb memperkenankan doa Yusuf alaihissalam
dan dia menghindarkan Yusuf daripada tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kata Ibn Katsir lagi rahimahullah, Allah menuturkan tentang celaan yang disampaikan wanita-wanita kota setempat dari kalangan para isteri menteri dan puteri-puteri para pembesar pada isteri seorang menteri tersebut. Jadi Allah sebut dalam Quran ni bagaimana bentuk celaan perempuan-perempuan tadi kepada isteri Al-Aziz itulah. Jadi gitu. Jadi kerana telah merayu pelayannya dan cinta yang sangat mendalam padanya. Padahal Yusuf tidak sedarjat baginya. Dia hanyalah seorang pelayan. Dan pelayan seperti dia tidak patut diperlakukan seperti itu. Karena itu mereka mengatakan kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Wanita-wanita tadi kata kepada apa? Isteri Al-Aziz tu kan. Apa dah ni teruk sangat dan ni pelayan dia pun dia nak ajak buat benda yang ni kan. Begitu. Iaitu kerana meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, iaitu celaan dan penghinaan serta penistaan yang ditujukan padanya kerana begitu mencintai pelayannya, meski dalam saat yang bersamaan si isteri menteri tersebut bisa ditolerir. Kerana itu ia ingin menyampaikan alasan di hadapan mereka. Ya. Kenapa ia sampai berbuat seperti itu? Dan menjelaskan bahawa pelayannya tidak seperti yang mereka kira. Isteri menteri ini kemudian mengirim utusan untuk mengundang mereka. Mereka kemudian berkumpul di rumahnya, mereka diberi jamuan makanan yang layak dan di antara jamuan tersebut ada makanan yang harus dipotong dengan pisau, lemon dan semacamnya. Isteri menteri tersebut memberi mereka semua pisau lah. Masing-masing ada pisau. Ia juga telah mempersiapkan Yusuf dan mengenakan pakaian terbaik padanya. Selain Yusuf saat itu berada di puncak masa muda. Isteri si menteri kemudian menyuruh Yusuf keluar dari hadapan mereka dalam kondisi seperti itu. Yusuf kemudian keluar dalam penampilan yang lebih indah daripada bulan purnama. Macam mana kita nak bayangkan wajah ataupun rupa Nabi Yusuf AS macam mana kita nak bayang? Tak boleh nak bayang macam mana, tak tahu kan. Tapi Al-Quran sebut macam tu kan, ketampanan dan kecantikan dia. Baik, lihat ketampanan Nabi Yusuf AS. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, iaitu mereka mengagungkan, memuliakan dan merasa segan kepada Yusuf. Mereka tidak mengira ada susuk manusia sedemikian tampan. Tak pernah tengok seumur hidup. Keelokan wajah Yusuf membuat mereka terpesona hingga melukai tangan mereka dengan pisau-pisau itu tanpa mereka sedari. Saya berkata, maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Kata dia, ibu percaya malaikat juga, ini musyrikun. Disebutkan dalam hadis Isra, aku Rasulullah SAW melintas di hadapan Yusuf AS, ia diberi separuh keelokan rupa. As-Suhaili dan imam lainnya menuturkan, artinya dia memiliki separuh keelokan rupa Adam AS. Di mana Adam tu maknanya kan satu, Nabi Yusuf ni separuh. Kalau satu rupa macam Adam AS lagi cantik lah. Gitu. Kerana Allah menciptakan Adam dengan tangannya, meniupkan ruh ciptaannya padanya, sehingga Adam adalah susuk manusia yang paling rupawan. Kerana itulah para penghuni syurga masuk dalam syurga dengan postur tinggi dan keelokan rupa seperti Adam AS. Yusuf memiliki separuh keelokan rupa Adam. Tidak ada yang lebih tampan daripada mereka berdua, seperti halnya tidak ada wanita yang lebih cantik setelah Hawa, melebihi Sarah isteri Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan wajah Yusuf seperti kilat. Setiap kali ada wanita datang untuk satu keperluan, Yusuf menutupi wajahnya. Masya Allah. Yang lain mengatakan Yusuf sering mengenakan penutup kepala agar tidak dilihat orang. Itulah alasan kenapa isteri penguasa Mesir sangat mencintai Yusuf. hingga terjadilah suatu peristiwa. Para wanita melukai tangan mereka dengan pisau saat melihat ketampanan Yusuf. Mereka mengagungkan Yusuf kerana wibawa yang ia miliki.
Mereka tercengang saat melihat Yusuf secara langsung. Baik, ini yang Allah sebut dalam Quran kan kita baca tadi. Maksudnya dia yang isteri Aziz berkata, itulah orang yang menyebabkan kamu mencela aku kerana aku tertarik padanya. Setelah itu dia memuji Yusuf sebagai susuk yang menjaga diri secara sempurna. Dia mengatakan, dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan padanya, nescaya dia akan dipenjara dan dia akan menjadi orang yang hina. Para wanita mendorong Yusuf agar menuruti perintah majikan wanitanya. Namun Yusuf menolak dengan keras dan menjauhkan, kerana ia berasal dari keturunan para nabi. Yusuf kemudian mengatakan dalam doa yang dia panjatkan kepada Rabb seluruh alam, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, nescaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Iaitu jika kau menyerahkan urusanku padaku, tentu aku lemah dan tiada berdaya. Aku tidak kuasa untuk memberikan manfaat bagi diriku ataupun menolak mara bahaya kecuali yang dikehendaki Allah. Aku hamba lemah, kecuali jika engkau memberiku kekuatan, menjaga dan melindungiku dengan tak daya dan kekuatanmu. Ini seorang Nabi, kan? Yang Allah berikan kepadanya kekuatan dan mukjizat. Allah makbul doa dia yang berdoa seperti ini. Bagaimanakah kita, kan, yang menjadi umat yang kita kata yang tidak maksum, yang sentiasa melakukan dosa dan kesalahan. Itulah kita lebih-lebih lagi kena berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah jangan biarkan kita ni jaga diri kita sendiri. Ini pengajaran kan daripada kisah ni, perenggan ni, supaya kita berdoa kepada Allah, Allahumma, maknanya la takilni ila nafsi tarfata'in, ya, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Sekarang ni waktu subuh, waktu pagi kan, sekarang ni waktu pagi dan waktu kita untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Masih ada lagi waktu untuk zikir waktu pagi kan. Ini antara zikir pagi kita baca ni lah, kan. Allahumma, apa nama? Allahumma ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup lagi maha menguruskan, ya. Ya birahmatika astaghithu, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Boleh ikut, ya hayyu, Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, istighathah. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku semuanya. Wala takilni, dan janganlah engkau serahkan aku ni, ya kan, kepada diriku. Wala takilni ila nafsi, janganlah engkau serahkan aku ni pada diriku. Janganlah engkau biarkan aku ni menguruskan diriku sendiri, kan. Tarfata'in, walaupun sekejip mata. Tarfata'in sebenarnya. Allahumma ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu la takilni ila nafsi tarfata'in. Mana itu, kan, doa kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah beri penjagaan kepada kita lah di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi maknanya banyak zikir yang kita bacakan. Allahumma alimul ghaibi wa syahadati fatir as-samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kita baca doa-doa ni supaya Allah pelihara kita, supaya Allah jaga kita. Kita tak tahu kan apa nak jadi selepas ni. Selepas ni kita tak tahu apa nak jadi. Apa yang akan berlaku pada kita. Kan, nak sihat ke, nak sakit ke, nak jatuh tangga ke, nak jatuh dalam bilik air ke, kat mana, kita tak tahu. Kita berdoa supaya Allah jaga, telah beri kesihatan yang baik kepada kita untuk kita terus memperbanyakkan ibadah kepada Allah Ta'ala, kan, sehingga di akhirat nanti kita berada di darjat yang tertinggi lah. Begitu. Baik, seterusnya tajuk dia, Yusuf alaihissalam dijebloskan ke dalam penjara. Perkataan jeblos. Jeblos ni maksudnya dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf dimasukkan dalam penjara, kan. Okay. Tengok ya. Di sini Ibn Katsir datangkan ayat 34 sampai 41.
Karena itu Allah Ta'ala berfirman, maka Rabb memperkenankan doa Yusuf alaihissalam dan dia menghindarkan Yusuf daripada tipu daya mereka. Dialah, yakni Allah, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian timbul fikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahawa mereka harus mesti memenjarakannya sampai waktu tertentu, dan bersama dia masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya daripada pemuda itu berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Mana dia? Perah. Buat jus anggur lah maksud dia. Kan? Blend anggur tu, kalau kita blend lah. Maksud ambil air anggur tu. Dan seorang lagi berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepala aku, sebahagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya, yang tafsir mimpi itu. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Mana dia nampak Nabi Yusuf ni seorang susuk yang baik, yang soleh. Dia, yang Nabi Yusuf AS berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, kan? Aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Sebelum makan ni, makan tengah hari ke apa kan ni, aku akan cerita apa dia maksud mimpi kamu itu. Itu sebahagian dari yang diajarkan Rabb kepadaku, yang diajarkan oleh Allah kepadaku, boleh mentakwil mimpi. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apa yang diucapkan pertama sekali diucapkan oleh Nabi Yusuf AS, pengajaran dia adalah dakwah kepada akidah, dakwah kepada tauhid. Jadi kita bila mana kita setiap kali kita nak bercakap dengan siapa pun, kita biasakan diri kita bercakap pasal akidah. Kan? Tengok macam mana dia ambil kesempatan untuk berdakwah pada akidah. Jadi yang nak bagi hidayah tu adalah Allah, tapi yang usahanya kita lah kena usahakan. Di antara usahanya sampaikanlah, sebagaimana Nabi Yusuf sampaikan. Tengok dia kata, aku tak beriman dengan selain Allah. Itu di antara cara nak zahirkan akidah kita. Kan? Jadi maknanya aku tinggalkan agama yang menyembah selain Allah. Bahkan mereka tidak percaya, aku telah meninggalkan agama orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya pada hari akhirat. Kan? Jadi kita adalah hari kebangkitan, bagi kita kepercayaan kita ada hari akhirat, hari kebangkitan tadi, hari keadilan. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Ini dia menjelaskan. Kalau mereka tak tahu, mereka tahu lah lepas tu. Tidak pantas bagi kami para nabi mensekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Jadi penyebutan terhadap Allah menyebabkan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya lah. Tidak ada keampunan lagi dah. Itu adalah dari kurnia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Apa dia? Aqidah tauhid tadi kan. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa? Mana yang lebih baik? Apa yang kamu sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Khamar ni arak lah. Kan? Yalah, mereka ni kan kaum yang tidak beriman kan. Adapun masa tu antara syariat Nabi Yusuf AS tak sama syariat Nabi kita. Dan Nabi kita mana diharamkan arak kan. Syariat Nabi sebelum ni tak disebut pun. Dan di awal Islam pun tak, maknanya sahabat-sahabat pun minum arak di awal Islam sebelum turun pengharaman kan. Adapun yang seorang lagi dia akan disalib. Salib dibunuh lah. Dihukum bunuh. Lalu burung memakan sebahagian kepalanya. Dihukum bunuh. Telah sejawab perkara yang kamu tanyakan kepada aku. Ini dia. Ya? Baik, seterusnya kata Ibn Katsir rahimahullah. Allah menuturkan tentang penguasa Mesir dan isterinya. Setelah mengetahui Yusuf alaihissalam tidak bersalah, terlintas dalam fikiran mereka untuk memenjarakan Yusuf.
hingga waktu tertentu lah, untuk meredakan komentar-komentar orang terkait kasus ni, kes inilah, nak bagi reda dulu, agar terkesan bahawa Yusuf lah yang menggoda isterinya, gitu kan, dia tak mau tunjuk tak isteri bersalah, gitu. Hingga akhirnya ia dipenjara kerananya mereka memenjarakan Yusuf secara semena-mena dan sewenang-wenang. Ikut suka mereka nak buat kan, sampai daripada kuasa. Jadi orang yang berkuasa ni, dia rasa dia boleh buat apa saja. Ni di setiap zaman macam tu kan. Dia rasa nak tangkap orang tu, dia tangkap. Orang tu salah ke tak salah ke, dia peduli apa. Yang penting dia dapat melaksanakan kehendak dan keinginan dia, dan memenjarakan orang yang tidak bersalah. Ini termasuk bahagian dari takdir yang Allah tentukan untuk Yusuf AS. Jadi perkara takdir ni kan kita tak boleh nak kata apa dah. Semua benda yang telah Allah takdirkan berlakulah. Maknanya mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan takdir tu kita kena tahu bahawa takdir Tuhan ni bukan semua takdir yang Allah tetapkan itu Allah suka. Kan? Faham tak? Bukan semua takdir yang Allah Ta'ala tetapkan itu Allah suka. Contohnya kan, orang kafir mati kafir. Allah suka tak orang kafir mati kafir? Jawablah depan tu. Tak suka kan? Jadi maknanya, tapi berlaku dalam ketetapan Allah. Berlaku dalam ketetapan Allah. Jadi maknanya, kenapa Allah tak macam tu kalau Allah tak suka soalan? Soalan dia, jawapan dia tidak ditanya. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tak ditanya tentang apa yang dia buat. Tetapi kita semua akan ditanya oleh Allah. Jadi Allah kan takdirkan macam tu di atas kerana apa? Kerana hikmah yang Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kita tak tahu hikmah dia, Tuhan Maha mengetahui. Jadi kita beriman dan kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah Ta'ala kerana kita ni dilahirkan daripada keluarga Muslim dan kita dibesarkan dalam keadaan sebagai orang Muslim yang melaksanakan ketaatan dan ibadat tadi kan, berakidah dengan akidah yang benar, kan? Belajar untuk ilmu, boleh baca Quran, ke arah menghafal Quran, ke arah memahami Al-Quran. Dan jadi begitu, mana hidup kita dengan Al-Quran. Jadi itulah dia, bukan matlamat kita hanya menghafal saja. Matlamat kita hafal, faham dan amal. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak melangkaui 10 ayat ya Al-Quran sehingga mereka memahaminya dan beramal dengannya, menghafalnya. Baru mereka langkah ke 10 ayat yang seterusnya. Jadi begitu kan. Maknanya kita begitu. Baik. Di sini tengok. Ini termasuk bahagian dari takdir yang Allah tentukan untuk Yusuf alaihissalam. Bahagian dari perlindungan yang Allah berikan padanya, kerana dengan cara ini Yusuf bisa menjauhi dari pergaulan mereka. Maksudnya ada hikmah yang terbaik lah kan. Dan itu sendiri Allah Ta'ala campakkan dalam Nabi kerelaan dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam. Dia kata, Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya. Kerana alasan ini sebagian orang sufi, ya kan? Sufi. Maknanya sufi ni maksudnya mereka yang zuhud daripada dunia, yang tinggal dunia, itulah maksudnya gitu. Tapi sufi ni ada yang sesat. Ada yang berada di atas sunnah, ikut Quran sunnah tu sufi yang sahih lah. Sufi yang sesat ni pada yang maknanya menggunakan akal ataupun menyiksa diri, beribadat kepada Allah dengan menyiksa diri. Ini salah. Jadi sebahagian orang sufi menyatakan seperti yang dituturkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i nama apa? Tahu tak nama Imam Syafi'i? Tahu. Ha? Tahu tak? Tahu. Apa dia nama dia? Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tahu. Tak tahu. Usah dengar kata tahu. Nama dia senang ya. Muhammad bin Idris. Kan? Siapa ada nama Muhammad sini? Ramai kan? Siapa ada Muhammad sini? Angkat tangan. Ada Muhammad? Tak ada Muhammad sini? Idris? Ada Idris? Tak ada. Ada Muhammad, nama dia. Idris nama ayah dia. Ya? Muhammad bin Idris Syafi'i. Nanti kalau orang tanya kita nanti yang kita tak tahu kan. Kamu mazhab apa? Kami mazhab Syafi'i.
Nama Imam Syafi'i siapa? Nama Imam Syafi'i lah. Tak. Kan? Jadi nama dia ada tak? Boleh ingat apa dia? Sebut. Muhammad bin Idris. Tu secara ringkat lah. Kalau boleh sebut sampai datuk dia ke apa kan. Itulah dia. Baik. Syafi'i ni datuk dia. Syafi'i ni datuk atau pemoyang dia lah. Baik, seperti yang diuturkan oleh Imam Syafi'i daripada mereka termasuk bahagian daripada ismah. Ismah ni maksudnya perlindungan dan daripada perbuatan dosa lah. Adalah jangan merasa sedih. Gitu. Jangan merasa sedih. Allah Ta'ala berfirman, dan bersama dia masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Ada yang menyatakan salah satu di antara keduanya adalah pelayan yang biasa memberi minum raja. Namanya menurut salah satu sumber Nabua. Ini sumber Israeliat lah. Yang satunya adalah pelayan pembuat roti yang oleh orang Turki disebut Jashinkir. Orang Turki sebut nama Jashinkir. Namanya menurut salah satu sumber Majlas. Raja menuduh keduanya terkait suatu kasus, satu kes lah. Lalu memenjarakan keduanya. Saat keduanya melihat Yusuf AS berada di dalam penjara, sifat dan perilaku Yusuf kemudian membuat keduanya kagum. Seperti itu juga dengan tindak tanduk, jalan, hidup, tutur kata dan perbuatan. Banyak beribadah kepada Rabb dan berbuat baik terhadap sesama yang diperlihatkan Yusuf. Hingga suatu ketika, kedua pemuda tersebut bermimpi sesuai profesi yang dijalani masing-masing. Profesi ini tugaslah. Ahli tafsir menyebutkan keduanya bermimpi pada malam yang sama. Pelayan yang biasa memberi minum raja bermimpi seakan melihat 3 dahan kurma mengeluarkan dedaunan dan tandan-tandan anggurnya sudah matang. Kemudian dia mengambil anggur itu dan memerasnya dalam gelas milik raja. Lalu memberinya kepada raja. Sementara pelayan membuat roti bermimpi di atas kepalanya ada 3 lapis roti, lalu burung-burung buas memakan roti bahagian atas. Kedua pemuda itu kemudian mengisahkan mimpi itu kepada Yusuf dan memintanya untuk menjelaskan takwilnya. Keduanya mengatakan, sungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Kan? Yusuf kemudian memberitahukan keduanya, dia mengetahui takwil mimpi itu. Takwil ini tafsir lah. Takwil mana? Tafsir mimpi itu. Dia yang Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah mendapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai padamu. Sekarang juga aku cerita. Ada yang menyatakan maknanya adalah meski kalian berdua melihat kesabaran seperti apapun, aku tetap akan menakwilkan mimpi kalian sebelum mimpi itu menjadi kenyataan. Tak akan menjadi tepat seperti yang aku katakan menurut yang lainnya. Maknanya adalah aku akan memberitahukan makanan apa yang akan datang kepada kalian, apakah manis ataukah pahit, seperti yang dikatakan Isa. Dan aku khabarkan kepadamu apa yang kamu makan, apa yang kamu simpan di rumahmu. Kata Nabi Isa AS kepada Bani Israel. Yusuf berkata kepada keduanya, ini adalah sebahagian dari yang diajarkan Allah kepadaku, takwil mimpi. Kerana aku beriman kepadanya, mengesakannya, mengikuti agama nenek moyangku yang mulia, Ibrahim Al-Khalil, kan? Ishaq dan Yaqub alaihimussalatu wassalam wa ala nabiyina sallallahu wasallam. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah kurnia daripada Allah kepada kami, iaitu kerana telah menunjukkan kami kepada agama ini. Jadi mana gitulah kita kan, kurniaan Allah Ta'ala kepada kita, kepada ibu bapa kita, bahawa kita telah ditunjukkan agama ini kepada kita oleh Allah Ta'ala. Ini satu nikmat yang terbesar lah dalam kehidupan kita. Apa dia? Nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau orang tanya kamu, apakah nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita? Maka jawapannya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bukan nikmat makan minum, bukan nikmat keselesaan rumah tangga, pakaian dan sebagainya, tapi nikmat iman dan nikmat Islam. Itu nikmat yang terbesar yang tidak ada tolak bandingnya, yang Allah tidak berikan kepada semua manusia. Dan ada yang belum dapat kan. Ramai yang masih belum dapat nikmat iman dan Islam. Orang kafir tadi yang masih hidup kan, kita tak tahu kesudahan mereka ni mati macam mana. Dan kita pun tak tahu macam mana kesudahan kita ni akan mati kan.
Sebab tu kita berdoa istiqamah. Jangan kata aku dah masuk Islam dah, aku pasti mati dalam Islam. Jangan kata macam tu. Kita tak tahu. Jadi kita berdoa, mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah jaga iman dan jaga Islam kita kan. Doa minta jaga apa dia? Doa ketetapan iman apa dia? Allahumma ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membalikkan hati dan sabit qalbi ala dinika. Takkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub. Wahai Tuhan yang memalingkan hati. Sarif qalbi ala ta'atika. Palingkan hatiku di atas mentaatimu. Itu doa. Minta pada Allah ketetapan istiqamah tadi kan. Baik, tidak pantas bagi kami para Nabi mempersekutukan suatu pun dengan Allah. Jadi penyentuhan terhadap Allah Ta'ala ni boleh berlaku lah. Walaupun orang tu dah masuk Islam. Walaupun orang tu lahir dari kalangan kaum muslimin. Boleh berlaku penyentuhan dia terhadap Allah. Contohnya pergi minta pada kubur, pergi sujud pada kubur, puja kubur, minta pada jin tu, minta pada jin ni. Kan? Nak berniaga, nak bagi laku masakan kita, laris makanan kita, kita pun pergi jumpa bomoh. Kan dukun untuk melariskan perniagaan kita. Ini satu kesyirikan lah. Orang yang buat kerja ni jadi kafir lah. Walaupun dia pakai kopiah atas kepala, berniaga nasi lemak dan sebagainya, restoran dan sebagainya, tapi dia buat kerja macam ni, pasang tangkal ni, okay? Pasang ayat Al-Quran, kau ma'ittaqillah ja'alahu makhraja, tu dia antara azimat kan. Yang dianggap sebagai azimat. Tak boleh. Yang buat macam tu. Dan di rumah kita ada gantung ayat Al-Quran tu untuk apa? Kan? Tanya mak ayah kita, mak kenapa gantung ayat ni, kenapa gantung ayat Quran ni, ayat kursi ni kenapa digantung? Kalau mak kata sajalah untuk hafal je kan, bila takut lupa tak apa, tapi kalau untuk halau jin syaitan itu benda karut, tak pernah diajar dalam agama kita tadi. Gantung ayat Quran pasal jita orang pergi syaitan untuk rumah, ini benda karut kan. Quran bukan untuk digantung tapi untuk dibaca dan diamalkan. Itulah cerita kan. Baik, iaitu dengan memerintahkan kami untuk menyuruh manusia agama ini. Jadi inilah tugas para Anbiya alaihimussalatu wassalam dan tugas para umat mereka tadi untuk mengajak manusia supaya mentauhid, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Jadi menyuruh manusia kepada agama ini, kepada agama tauhid. Menuntun dan menunjukkan mereka kepadanya agama yang telah tertanam di dalam fitrah mereka. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi agama fitrah adalah agama Islam. Kan? Agama para Anbiya alaihimussalatu wassalam. Baik, Yusuf mengajak kedua rakannya untuk bertauhid. Tengok dakwah kan. Jadi kita jumpa kawan-kawan kita dakwah, ialah cerita tauhid. Cerita walaupun sepatah perkataan, dua patah perkataan, kita ajak bertauhid. Ini dakwah. Kerja kita, kewajipan kita semua orang Islam. Kan? Bukan nanti kita nak belajar, faham semua baru kita nak berdakwah, tak. Siapa yang kita jumpa, kita ajak pada tauhid. Melarang dia daripada melakukan kesyirikan. Setelah itu Yusuf menyuruh mereka untuk mengesahkan Allah, mencela peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, menghina berhala-berhala, kan? Dan maknanya kita kena hina berhala tu bukan ada hak untuk disembah. Tapi kita tengok baru ni kan, dia bercuci berhala. Kan? Maknanya budak-budak UAE tu kan, heboh kan baru ni kan, bercuci kuil semua tu. Ini kerja rosak akidah, kerja kufur. Mereka kena mengucap balik. Kena mengucap dua kalimah syahadah balik. Bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bukan kita kata mereka kafir. Tapi benda tu boleh merosakkan akidah. Kenapa nak pergi cuci kuil tu? Kenapa? Nak suruh orang mari supaya ramai-ramai supaya menyekutukan Allah Ta'ala lagi. Kita diperintahkan untuk selamatkan manusia supaya jangan syirik dengan Tuhan. Jangan menyekutukan Tuhan. Mereka ni pergi cuci kuil supaya apa? Supaya orang musyrik tadi selesa beribadah kepada berhala tadi. Ni apa benda? Kan? Rosak akidah mereka. Budak ni. Belajar UAE, belajar tinggi-tinggi tapi jadi bodoh macam tu. Kan? Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala daripada kebodohan yang nyata. Sebab nak masuk UAE ni kena pandai. SPM kena pandai, kena dapat grade yang tinggi-tinggi kan. Oh, masuk UAE. Katakan makbul ni tak boleh masuk UAE. Tapi bila tak masuk UAE nampak terselah kebodohan dan kejahilan dalam agama. Nama Universiti Islam Antarabangsa. Gitu jadinya. Kan? Mereka rosak dan mereka merosakkan orang lain. Habis tu ada pula ustaz-ustaz yang pergi sokong mereka. Hal ni pun kita kata bodoh berlapis-lapis pula. Na'udzubillah. Mohon kepada Allah Ta'ala istiqamah dan ketetapan. Jadi kalau kita tak belajar, kita jahil lah, kita tak tahulah, kita ikut dia orang buat, ikut dia kan. Tak boleh lah macam tu.
Agama ni adalah agama ilmu, belajar. Baik. Setelah itu Yusuf menyuruh mereka untuk mengesahkan Allah, mencela peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, menghina berhala-berhala dan mengentingkan hal ehwalnya. Yusuf berkata, wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tengok ni uslub, ini cara dakwah. Tahu tak? Jadi kita ni kena fikir macam mana kalau tengok situasi keadaan, orang yang kita nak dakwah, tempat yang kita nak dakwah tadi, kita kena fikir apakah dia cara, apakah dia uslub yang terbaik untuk kita menyampaikan. Kan? Jadi mana untuk kita sampaikan. Depa terima tak terima tu nombor dua. Nombor satu, penyampaian. Sampai ke tak sampai. Tapi kita nak cari uslub yang paling mudah dia faham. Ya, gitulah dia. Tapi kalau hak benci tu memang benci lah, nak kata apa. Jadi dia kata, manakah yang baik, tuan-tuan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Jadi nak suruh dia fikir. Apa yang kamu sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu buat. Kan? Nama-nama yang kamu buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah, iaitu dialah yang mengatur makhluknya, berbuat sesuai kehendaknya, memberi petunjuk kepada siapa pun yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa pun yang dia kehendaki. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia semata. Dia perintahkan supaya kamu jangan sembah selain Allah Ta'ala saja. Tiada sekutu baginya, itulah agama yang lurus. Kan? As-sirat al-mustaqim, ad-din al-qayyim. Agama dan jalan yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sebab majoriti manusia ni kufur pada Allah. Yang ramainya kafir pada Allah. Sebab tu kita kalau tengok orang Melayu ni, kita tengok kan, bukan semuanya Melayu tu Muslim. Mereka mengaku yang Muslim. Tapi apakah ciri-ciri keislaman dalam diri mereka? Tanya solat tak? Solat tak? Tak. Solat. Tak solat. Bila kamu tak solat, macam mana kamu mengaku kamu Muslim? Kan? Jumpa bomo, kan? Minta tu, minta ni. Daripada bomo tadi. Macam mana mengaku Muslim? Puasa? Kadang-kadang puasa, tak puasa. Macam mana mengaku Muslim? Kan? Solat pun tidak, puasa pun tidak. Kan? Haji lagi lah. Zakat ni bila tak ada harta tak payah kan, tak perlulah. Macam gitu. Jadi yang paling tonggak dia apa dia? Solat. Ramai orang tak solat, betul tak? Ramai tak solat. Kita tengok. Kadang-kadang keluarga kita sendiri, family kita sendiri, pak saudara kita, mak saudara kita, sepupu kita tak solat. Kan? Jadi kadang-kadang itulah ustaz pun, kadang-kadang ustaz ni bukan semua keluarga dia bagus. Bukan semua keluarga dia belajar. Jadi ada di antara keluarga dia yang tak solat, tak sebagainya, kan? Begitu. Jadi hidayah tu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bila kita tengok ustaz tu mesti ayah dia, keluarga dia, family dia mesti orang yang baik-baik ni, orang yang solat, tak semestinya. Kan? Tak semestinya. Begitu. Ada yalah. Yang ramainya, majoritinya macam tu. Tidak mengetahui, jahil. Ini Allah sebut dalam Quran. Quran ni maknanya adalah berkata benar. Jadi memang kita cakap dalam keadaan kita ni confirm, kita ini yakin bahawa ramai manusia itu jahil. Ramai manusia itu tidak mengetahui. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya? Jadi gitu. Jadi kita yang nak belajar ni alhamdulillah lah. Kita dalam belajar, kalau kita mati dalam keadaan kita belajar, Allah akan insya-Allah ada keuzuran lah di hadapan Allah kan. Bila kita tak belajar langsung ni. Tentunya kita tak tahu benda tu boleh merosakkan solat kita dan sebagainya. Kita dah belajar. Oi, rupanya aku silap lah dulu. Gitu. Tapi kalau kita tak belajar, tak ada alasan lah kita di hadapan Allah. Iaitu mereka tidak mendapat petunjuk kepada agama ini meski sudah jelas sekali kan. Ramai kan? Ramai sangat orang Melayu. Kita tengok nama Melayu ni bangsa. Macam bangsa Arab lah. Bangsa Arab. Ada Arab yang Muslim. Ada Arab yang kafir, Kristian, Buddha dan sebagainya. Arab yang liberal. Kan? Plural. Kan? Liberal atau liberal? Plural. Liberal ni maksud dia semua agama sama. Gitu.
plural ada kepelbagaian agama. Boleh belaka. Ini tak ada dalam Islam. Dakwah yang disampaikan Yusuf kepada keduanya dalam situasi seperti itu amat sempurna sekali dalam penjara kan. Kerana mereka berdua mengagungkan susuk Yusuf. Nampak tak? Jadi kita, ini di antara cara dakwah kepada orang. Kita nak macam mana kita nak dakwah orang tadi, kita tarik hati dia dulu. Kita tawan hati dia dulu. Macam mana kita nak tawan hati dia? Kita berbuat baik pada dia. Ya, kita nak ajak kawan kita ni belajar agama dan sebagainya, kita buat baik pada dia. Mesej kat dia, tanya khabar, cakap yang elok-elok. Yang cakap, weh bodoh. Ni kita selalu dengar daripada perkataan budak-budak remaja kan. Kata budak remaja ni perkataan yang tak elok keluar daripada mulut. Tak betulnya belajar agama pun sama ya kan. Belajar tahfiz ke apa ke. Sebab dia dah biasa perkataan tu. Sikit-sikit, weh macam tu lah bodoh. Perkataan bodoh tu mesti keluar daripada mulut dia. Nampak tak? Ini apa yang Ustaz dengar kan. Ustaz dengar, tengok, perhatikan. Jadi kita sebagai orang yang belajar, yang mengetahui kan, jauhilah perkataan celaan-celaan ni kan. Tuhan tak suka perkataan ni, kita kata ke orang bodoh. Itu doa. Bila kita kata ke orang bodoh, doa malaikat amin. Dan untuk kau pun macam tu. Kan? Malaikat amin untuk kau macam tu. Mana kita kata ke orang bodoh, terbalik perkataan bodoh tu kepada kita. Doakan keburukan untuk orang, maka kita akan dapat keburukan. Ini akhlak yang tak baik, akhlak yang buruk lah. Cakap-cakap sikit bodoh, cakap-cakap sikit bodoh. Betul tak? Betul tak apa yang saya cakap ni? Kan kamu dah buat benda ni. Jangan buat lagi lah. Kalau terkeluar perkataan tu, tapi dia dah jadi biasa kan. Daripada sekolah rendah. Daripada sekolah rendah kan dengan kawan-kawan kan, dengar bodoh. Perkataan jadi macam, kalau tak sebut, macam tak lengkap pula percakapan kita, perbualan kita dengan kawan-kawan kan. Padahal ialah perkataan tu. Jadi kita sebagai orang yang belajar agama ni, kita jaga akhlak kita. Jadi kita nak tarik kawan kita yang kan, contohnya kita tengok kawan kita yang jauh daripada Islam, tak tahu Islam ni kan, kita nak ajak dia belajar agama, kita tunjukkan akhlak dia supaya dia nampak dia suka kat kita. Pokoknya kita bagi hadiah. Kita bagi hadiah dekat dia, pensil ke, hadiah buku tulis ke, apa ke kan. Dia suka kat kita, bila kita suka kita, orang tu bila dia suka kat kita cakap apa, dia akan terima, dia akan dengar. Tengoklah teman, kerana mereka berdua mengagungkan Yusuf kan. Dia pun tengok akhlak dia pun seronok. Jadi orang bila dia seronok tengok kita, dia rasa nak dekat dengan kita. Tapi kalau kita jenis orang yang maki hamun, caci-caci ni kan, dia pun tak suka nak kawan dengan kita apa semua. Kalau kita jenis kedekut, kawan nak pinjam pensil, pembaris pun kita kedekut. Jadi kawan tak suka kat kita. Jadi apa yang kita nak daripada mereka tu tak dapat lah. Jadi apa yang kita nak daripada mereka, yang disuruh kita nak daripada mereka, yang disuruh kita nak daripada mereka adalah keimanan dan tauhid lah. Gitu. Tengok, bila mereka dah agungkan susuk Nabi Yusuf AS, mereka siap menerima apa pun yang akan dikatakan oleh Nabi Yusuf. Ini cara dakwah. Jadi kita belanjakan kawan makan, jangan takut. Kan kita nak ajak dia belajar ke apa, kita belanja dah. Weh, aku belanja kau lah ni. Alah, RM1 apa adanya, RM2 apa adanya kan. Belanja gula-gula 2-3 biji. Jadi kawan-kawan kita tengok, hari-hari kita ni belanja dia suka ke tak suka? Dia suka, dia seronok. Jadi dia, bila apa yang kita cakap, dia akan mudah terimalah. Kerana itu tepat sekali jika Yusuf menyeru keduanya menuju apa yang lebih berguna dari pertanyaan yang mereka ajukan. Dia tanya pasal mimpi, tapi dia ajak kepada tauhid kan, kepada mengesahkan Allah, iaitu keselamatan hidup dunia dan akhirat. Baik, Yusuf menafsirkan mimpi kedua rakannya di penjara. Setelah itu Yusuf menunaikan kewajipannya dan menuntun menuju tujuan yang dimaksudkan. Yusuf berkata, wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar. Khamar ni arak lah bagi tuannya. Kan? Jadi maknanya ini cerita kisah sebelum syariat Nabi kita. Mereka ni pun hidup dalam suasana kesyirikan. Para mufassir ni ahli tafsir lah, ya, menyatakan dia adalah pelayan yang bertugas memberi minum tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib lalu burung memakan sebahagian kepalanya. Para mufassir menyatakan dia adalah pelayan yang bertugas membuat roti. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan padaku, iaitu ini pasti terjadi dan tidak mustahil. Kerana itu dalam sebuah hadis disebutkan mimpi seseorang
ibarat burung selama tidak ditakwilkan. Jika ditakwilkan, mimpi itu menjadi kenyataan. Nampak tak? Jadi kalau kita bermimpi yang tak sonok, jangan cerita kat orang. Kalau kita mimpi tak sonok, jangan cerita dekat orang. Kan? Kenapa nanti takut bila kita cerita pada orang, orang tu akan tafsirkan benda tak elok, maka dia akan jadi kenyataan. Tapi kalau kita mimpi yang bagus-bagus, bolehlah cerita. Contohnya, malam tu aku mimpi dapat mahkota lah, pakai mahkota contohnya. Kan? Mahkota yang dibuat daripada intan, permata, yakut dan sebagainya. Kan? Berpakai pakaian yang indah. Ini mimpi baik kata baik. Mimpi baik kan, mimpi sonok kan. Boleh cerita, kawan kata, nanti yang ni, kau ni akan berjaya lah insyaAllah kan dalam pelan. Contohnya dia akan sebut benda macam tu kan. Itu dah. Baik. Jadi mimpi yang tak elok jangan cerita lah. Bila kita minta berlindung dengan Allah, jaga daripada tidur, minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada keburukan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada seperti mimpi itu. Mimpi buruk kan. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, Mujahid bin Abdurrahman bin Zaid bin Salam, kedua pemuda itu kemudian berkata, kami tidak bermimpi apapun. Yusuf lalu berkata padanya, telah terjawab perkara yang kamu tanyakan padaku. Kan gitu. Bila dia jawab kat Nabi Yusuf, dia takwil mimpi dia tu kan, dia berkata, kami tak mimpi apa pun. Apa Nabi Yusuf kata, dah sejawab dah apa yang kamu tanya. Kemudian permintaan Yusuf kepada temannya yang selamat, yang tak kena bunuh tu kan. Dalam surah Yusuf ayat 42. Tengok ayatnya. Baca 42 kan. Jadi Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah kepadaku keadaan tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kerana itu dia Nabi Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Lama Nabi Yusuf dalam penjara ni. Allahu Akbar. Allah mengisahkan Yusuf berkata kepada orang yang diketahui akan selamat di antara keduanya, dia adalah pelayan yang biasa memberi minum tuannya. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Itu sampaikan perihalku dan seperti apa kondisiku di dalam penjara kepada tuanmu, bahawa aku sama sekali tidak punya salah. Ini menunjukkan boleh melakukan sebab-sebab. Dan hal ini tidak menafikan tawakal kepada Rabb seluruh alam. Kalau kita difitnah, kita dipenjarakan, kita boleh ambil peguam. Itu maksudnya. Bukan menafikan tawakal. Firmannya, maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya, iaitu syaitan membuat pemuda yang selamat di antara keduanya lupa akan pesan yang disampaikan Yusuf AS. Demikian dinyatakan Mujahid, Muhammad bin Ishaq dan lainnya. Penjelasan ini benar. Inilah teks yang tertera dalam kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Nampak tak? Kan ini kerja syaitan. Maknanya yalah, Allah tak boleh kan nak campakkan ingatan dalam diri orang yang keluar penjara tadi kan, untuk cerita tentang kisah Nabi Yusuf AS. Tetapi itu berlaku disebabkan keburukan dan kejahatan itu kepada syaitan. Kerana syaitan tu dia punya entiti dia yang keji dan buruk lah. Itu keburukan yang disebabkan kepadanya. Allah menciptakan syaitan, tapi Allah tak suruh dia buat jahat. Dia buat jahat juga. Jadi kejahatan itu disebabkan kepada syaitan. Kerana itu dia Yusuf AS tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Lama dalam penjara ni kan, duduk dalam tu. Al-bid'u adalah bilangan antara 3 hingga 9 tahun. Subhanallahirrahmanirrahim. Bid'u sinin dalam bilangan 3 hingga 9 tahun. Pendapat lain menyebut hingga 7 tahun dalam penjara. La ilaha illallah. Lama kan? Ada juga yang menyebut hingga 5, ada yang juga menyebut hingga di bawah 10 tahun. Demikianlah penjelasan disampaikan oleh As-Sa'labi rahimahullah. Pendapat lain menyebutkan maksudnya ada beberapa wanita dan beberapa lelaki di dalam penjara. Kemudian kita tengok nanti insyaAllah masa penahanan Yusuf alaihissalam. Jadi begitulah. Kita sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi lah, panjang kisah Nabi Yusuf ni kan. Gitu. Ada soalan apa tak? Ada soalan ke? Ada soalan? Faham tak? Faham kan, kita baca ya. Kamu ada buku? Ada buku tak? Tak ada buku? Ada satu. Oh, satu je, kongsi. Kongsi macam mana yang duduk belakang, duduk 3 meter kat belakang tu, macam mana nampak?
Okeylah, tak apa, yang pentingnya kita boleh faham, kita insya-Allah kita boleh menyelami lah kisah ini dan kita boleh jadikan dia sebagai panduan dan pengajaran untuk kita menghadapi masa-masa yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita istiqamah dalam ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh sehingga titik terakhir kehidupan kita, sehingga kita matilah kan. Jadi kita minta panjang umur, sihat walafiat, boleh memperbanyakkan pahala dan ibadat untuk meninggikan darjat di akhirat dan maknanya sama dengan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dalam syurga Al-Firdaus insya-Allah taala. Jangan kita lupakan doa untuk diri kita dan selepas itu untuk ibu bapa kita kan. Kamu doa tak untuk mak ayah kamu? Doa untuk ibu bapa kan, untuk muslim muslimat, untuk guru-guru kita kan. Supaya Allah beri kebaikan dunia dan akhirat. Jadi cukuplah untuk hari ini. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan tasbih kafarah setelah selawat kepada Rasulullah SAW. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.